Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang tertekan page Ustazah Muzayyanah, okay? Sebab insya-Allah La Tahzan akan menemui anda setiap hari. Cuma kadang-kadang tidak direzekikan untuk live sebab Ustazah tak beri waktu yang tetap. Minta maaf, sahabat-sahabat dah cuba tapi tak berani berjanji, takut sendiri memungkiri kerana dia bukan ada dalam jadual tetap Ustazah. Yang banyak kadang-kadang jadual begitu begini. Jadi La Tahzan ni saya wajibkan diri saya, tapi tak mampu lagi untuk memberikan ketetapan masa. Faham ya? Sebab Ustazah juga terikat dengan jadual lain. Sebab ada beberapa orang PM dah selalu terlepas live. Saya bukan nak meraih berapa ramai yang join live, tapi saya nak simpan dia sebagai satu file dalam page Ustazah Muzayyanah. Boleh diulang-ulang, semoga mendapat manfaat walaupun tak dapat join live. Jadi yang dapat join live ni boleh share. Semoga dengan share kita itu nanti kawan yang terlepas live boleh dapat manfaat. Subhanallah. Saya kira setelah hari ini adalah hari yang ke-15 kita menggunakan kitab La Tahzan, yakni sampai kepada tajuk yang ke-14. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa hari ke-15 tapi tajuk ke-14? Sebab awal pertama dulunya kita dalam muqaddimah Ya Allah, itulah tajuknya. Dan Alhamdulillah tim khidmat telah memfailkan. Anda boleh rujuk ya. Sebab Masya Allah tak jumpa lagi tajuk yang tak best. Ada lebih 200 tajuk dalam kitab La Tahzan. Memang layak sangatlah jadi buku yang terhebat di pasaran satu ketika dulu, karangan Dr. Aida Al-Qarni. Tak ada lagi satu tajuk yang tidak merawat jiwa dalam pandemik ini khususnya. Bila Ustazah baca, ya Allah, tenangnya hati. Semoga Allah beri kita faham sahabat-sahabat. Okey, yang dah memiliki kitab boleh buka muka surat 25 ataupun tajuk yang ke-14. Yang bertanya-tanya kitab di mana, Ustazah dah letak nota di atas tu. Okey, jadi insya-Allah yang telah menempah buku telah pun dalam perjalanan semalam telah dipostkan. Okay, jadi semoga sampai dengan selamat lah. Baik, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Tajuknya hari ini adalah tolong type, lapangkan dada anda. Lapangkan dada anda dengan beruzlah. Lapangkan dada anda dengan beruzlah. Apa benda pula uzlah ni? Kita macam biasa mendengar kalimah berkhalwah, beruzlah, bertahannus, apa semua tu. Okey, dia lebih kurang sama je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah dia. Seperti biasa, Ustazah bukan orang alim. Ustazah dalam kitab La Tahzan ni sama-sama belajar dengan anda. Memang saya ada kuliah La Tahzan di satu surau, tapi yalah, kita dah lama tak pergi ke surau masjid kan. Jadi sahabat-sahabat, kita nak tunggu buka masjid surau entahkan bila. So Ustazah rindu untuk memanfaatkan kitab ini. Bila Ustazah baca balik, ia sangat memujuk jiwa dalam situasi kita sekarang. Allahu Akbar. Baik, kita baca satu persatu. Mengasingkan diri. Sudah dapatlah jawapan. Beruzlah tu jawapan mudah kita nak faham. Mengasingkan diri. Penting ke Ustazah mengasingkan diri ni? Sedangkan mengasingkan diri ni bukan ke hidup nafsi-nafsi yang Ustazah tak bagi hidup nafsi-nafsi. Ustazah juga yang cakap nanti bila dekat kubur, bila dah bangkit daripada kubur menuju ke mahsyar, semua orang nafsi-nafsi dah tak peduli dah kiri kanan kita siapa. Tak faham lah Ustazah ni, jat cakap lain, sabar Ustaz. Kita baca dulu sampai habis. Okey, beruzlah. Lapangkan dada anda dengan beruzlah. Itu tajuk dia. Baik. Mengasingkan diri yang diajarkan syariat dan sunnah Rasul adalah menjauhkan diri dari kejahatan dan pelakunya. Baik, faham? Apa maksud beruzlah? Mengasingkan diri. Ni sunnah Nabi SAW. Semua kita tahu. Dulu Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul,
Muhammad ini satu manusia yang daripada kecil, subhanallah, terserlah kesolehannya sampai ke remaja, macam terikut-ikut juga. Remaja-remaja lain rasa macam syok lah nak tengok orang yang macam berhibur-hibur. Tapi Rasulullah ni, Muhammad ketika itu, sahabat-sahabat macam ditidurkan oleh Allah, diterlupakan oleh Allah. Maksudnya tu dihalang oleh Allah untuk melakukan maksiat. Sebab itu Nabi ni dipanggil maksum, terpelihara daripada maksiat. Kita tak capai dah level itu, tapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak follow Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat sampai kita dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Nantinya kita berjiran, bahkan serumah dengan Rasulullah. Kita boleh bersembang-sembang, bercengkerama. Bahasanya, ya Allah Tuhan, indahnya kalau hari ni kita dapat keluar ngetih. Dah lama kan tak boleh keluar ngetih. Fasa 1, sahabat-sahabat, Selangor, KL, Kedah kan, dah lama tak boleh keluar ngetih. Kalau dapat keluar ngetih pun dah rasa nikmat sangat. Indahnya kalau kita dapat sejiran, serumah, semeja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga, asbab kita follow apa saja yang Muhammad ini buat. So, ketika Mekah hiruk pikuk dengan penyembahan berhala, kejahatan-kejahatan, Masya Allah, itulah yang dilakukan oleh Muhammad. Dia tak selesa duduk dalam suasana macam tu. Dia belum jadi Rasul lagi, tetapi sahabat-sahabat dia tak selesa dengan orang buat jahat. Kita hari ni semoga tak selesa melihat dosanya orang lain. Bukan kita turut mengecam sama, tegur tidak, nasihat tidak. Kita rasa tak selesa tu dengan kita ulang balik dosa orang tu. Apa bezanya? Sama je. Islam ini kan bersaudara. Kita tak nak orang lain berdosa. Nabi pesan kat kita, jangan kita seronok kalau kita melihat orang lain buat dosa. Ya, apatah lagi diri sendiri buat dosa. Sebab tu ada kaedah taubatan nasuha, sentiasa beristighfar kepada Allah. Jadi rupa-rupanya fahamlah kita tajuk lapangkan dada anda dengan beruzlah. Kita disuruh mengasingkan diri daripada apa? Kejahatan dan pelakunya. Tahu benda tu jahat, tahu orang tu orang jahat, nak tegur pun kita tak mampu. So kita disuruh mengasingkan diri daripada kejahatan itu, daripada pelaku kejahatan itu. Faham ya? Satu. Kemudian disuruh juga kita mengasingkan diri daripada orang-orang yang banyak waktu kosongnya. Kalau tahu di kalangan kawan-kawan kita, BFF kita, yang kita asyik nak jumpa dia je, sikit-sikit dia call kita, kau free tak? Jom lah. Ya aku tak free ni, aku nak tolong mak aku ni. Kan dia tu memang banyak masa kosong. Pun agama suruh kita mengasingkan diri daripada orang yang banyak waktu kosong, banyak buang masa, banyak waktu lapang. Patutlah awal-awal pelajaran dulu sahabat-sahabat, sebenarnya waktu kosong ni sangat membunuh kita, menjebakkan kita kepada peluang-peluang untuk melakukan dosa. Allahu Akbar. Apa lagi mengasingkan diri daripada orang-orang yang lalai. Lalai ni kita tahu dalam Quran disebutkan sebagai lagha, orang yang buat benda lalai, benda yang sia-sia. Kita tahu, apa benda dia buat ni daripada pagi sampai malam, lepas Hindustan, Korea, lepas Korea duk main game, tak ada benda lain. Kan, benda yang lalai. Kita disuruh mengasingkan. Allah meremang bulu roma. Panduan ni ada sahabat-sahabat, tapi kenapa susah sangat kita nak buat? Sebab nafsu turut suka dengan benda-benda yang Allah suruh kita asingkan diri daripadanya. Sebab syaitan sentiasa ada untuk kau follow lah orang tu. Tak payah nak pikir bagi nafkah ke anak bini, tak payah nak fikir tu. Syok tengok dia tu, elok je, gemuk je hidup tu. Sahabat-sahabat, ini peranan nafsu dan syaitan yang selalu duk belai kita, ikutlah orang macam tu. Tapi agama suruh kita beruzlah, asingkan diri daripada orang macam tu. Dan orang-orang yang senang membuat huru-hara. Siapa yang suka membuat huru-hara? Nampak orang retak, kita saja tambah-tambahkan lagi siramkan minyak gas supaya api semakin marak. Kita dah perangai tak ubah macam syaitan, na'udzubillah. Suka tengok orang tu berpecah belah. Sepatutnya bila nampak retak, kita carilah gam gajah ke gam uhu ke, kan sahabat-sahabat, macam mana nak cantumkan semula. Ini yang sepatutnya orang beriman. Tapi lain pula bagi orang yang tidak beriman. Dengan begitu, jiwa anda akan selalu terkawal. Macam mana nak kawal jiwa ni Ustazah? Macam mana? Saya tak mampu nak bawa diri saya sendiri. Ikut dululah
yang Islam suruh beruzlah ni. Pisahkan diri dengan kejahatan atau pelakunya. Pisahkan diri dengan orang yang banyak masa kosong. Kita kena sibukkan diri, jangan ikut orang yang bersantai-santai tu. Kita kena pisahkan diri dari orang yang suka berbuat lalai, lara. Kita disuruh sahabat-sahabat untuk pisahkan diri dari orang yang suka buat huru-hara. Ada kan jawapan? Masya Allah, tabarakallah. Dengan begitu jiwa anda akan selalu terkawal. Ulama besar yang cakap ni, kenapa kita tak nak ikut? Dia bercakap berdasarkan ilmu dan pengalaman dakwahnya. Hati menjadi tenang dan sejuk, fikiran selalu jernih, Allahu, dan anda akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Habis tu saya dah free banyak ni Ustazah, sama macam dengan kawan saya tu, saya tak tahu nak buat apa. Sahabat, bila kita baca kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhum, mereka tak pernah sebut di lisan, aku tak tahu nak buat apa ni. Padahal mereka tak ada zaman gadget dulu. Mereka tak ada mall-mall, tempat ngeteh, tak ada. Tapi tak pernah cakap, aku tak ada benda nak buat ni, tak tahu nak buat apa. Bila mereka dah rasa tak tahu nak buat apa, mereka akan berwuduk dan menunaikan solat 2 rakaat. Sebab mereka tahu dengan solat 2 rakaat itu ada sujud, tempat meratap, merintih, mengadu, bersembang-sembangnya mereka dengan Allah. Ya Allah, Ustazah sedang menasihat diri sendiri. Jauhnya kita dengan sahabat. Sahabat nakkan syurga, follow Rasulullah. Kita pun nak syurga, tapi kenapa kita jauh sangat dengan sahabat radhiyallahu anhum? So just follow cadangan daripada Dr. Aida Al-Qarni. Sahabat-sahabat, mesti untuk kita apa? Untuk kita beruzlah, asingkan diri. Sahabat, anda tak rasa ke pandemik ini kita sedang diajar oleh Allah cara untuk beruzlah, bertahannuth, berkhalwah, bersendirian. Ada ibu-ibu yang Ustazah, saya seorang je kat rumah, suami dah meninggal, anak-anak semua jauh, seorang je. So macam mana Ustazah nak pujuk sahabat-sahabat? Cik, tak apa, kita sedang beruzlah ni cik. Kita sedang mengasingkan diri kita daripada dunia luar. Allah tak suruh kita putuskan silaturahim. Boleh video call, boleh segala, kan sahabat-sahabat. Tapi apa yang pakar-pakar tengah sebut sekarang ni, nak putuskan rantaian COVID-19, bukan nak putuskan silaturahim. So kita berFacebook, kita bermedia sosial, pastikan yang baik-baik. Pastikan bertemu dengan circle yang baik-baik. Yang dulu kita berantakan, tak bertegur siapa, malu nak berjumpa depan mata, cubalah WhatsApp dia, aku minta maaf atas segala kesalahan aku. Kita duduk seorang-seorang di rumah, kita susun jadual kita daripada buka mata sampai kita tutup balik. Sahabat-sahabat, untunglah kita beruzlah dalam rumah kita sendiri. Kita bukan beruzlah dalam penjara. Kita bukan duduk dalam gua macam orang dulu-dulu yang bertapa, nak cari sumber apa makanan pun tidak ada di atas meja. Kita sedang beruzlah dalam rumah kita sendiri. Sahabat-sahabat, dalam bilik kita sendiri, luas atau besar, lapangkan dada kita dengan niat kita sedang bukannya dalam lockdown, bukannya dalam PKP, tapi kita sedang beruzlah. Maka dalam tempoh hampir 2 tahun kita beruzlah atas paksaannya, kehendaknya Allah. Apa yang kita dapat? Orang beruzlah makin soleh, orang beruzlah ibadahnya makin mantap, jiwanya makin rapat dengan Allah. Tapi kalau kita makin bermaksiat, sebab itu kita berperang bukan saja dengan COVID, kita berperang dengan media sosial, kan? Kalau jari kita tak berhenti, lagi ada masa lapang seorang-seorang, mak ayah pun tak nampak ni, tengok je lah video lucah. Adakah itu uzlah namanya? Na'udzubillah sahabat-sahabat. Mengasingkan diri, yakni uzlah, dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan, merupakan ubat yang sudah diuji dan dibuktikan kemujaraban oleh para ahli pengubatan hati. Ya Allah, anda faham ke sahabat-sahabat? Beruzlah ni telah dibuat eksperimen oleh siapa? Oleh pakar-pakar pengubatan hati. Hati ni kan tempat jatuhnya pandangan Allah. Maksud Dr. Aida Al-Qarni, kitab ini menunjuk cara kepada kita orang-orang yang bersih hatinya, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya sebelum balik bertemu Allah, nak balik dengan qalbun salim, hati yang sejahtera. Mereka dah cuba pelbagai kaedah, tapi yang paling sukses di antaranya adalah beruzlah. So kalau kita masih lagi dengan tak nak berpisah dengan ahlul maksiat,
Sahabat-sahabat, macam mana kita nak merawat hati kita? Tapi itulah kita hidup di akhir zaman ni. Kita dah diuzlahkan oleh Allah. Tapi hak ni, sahabat-sahabat, kita gunakan ke jalan maksiat. Ini yang masalah. Peluang ni dalam COVID ni kita nak beruzlah dalam rumah kita sendiri, penuh keselesaan. Siap ada mihrab untuk kita solat, contoh sahabat-sahabat. Tapi kenapa kita tak mampu nak buat? Allahu Akbar. Okay? Di mana silap? Salah kerajaan ke? Salah pemimpin agama ke? Ya Allah, salah diri kita. Jom salahkan diri kita. Ada peluang dah beruzlah, tapi kita tak mengambil peluang ini. Allahu Akbar. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Kitab ni diterbitkan sebelum ada segala game-game di handphone kita. Tapi Dr. Aida Al-Qarni sudah menulis banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Okey, Ustazah, anak saya baik, duduk kat rumah saja, tak ada buat apa. Tapi berapa banyak mereka tak berpisah dengan kejahatan, hatta yang berzina dengan handphonenya sendiri, na'udzubillah. Yang paling ngeri sahabat bukan anak remaja saja, tapi bapa-bapa remaja pun sama. Jelas aduan banyak kepada Ustazah, na'udzubillah. Kenapa jadi macam ni? Anda yang mendambakan syurga. Syurga ini sahabat-sahabat bukan dengan banyak mananya amal, tapi banyak mananya rahmat Allah. Saat engkau diseorangkan oleh Allah, Allah sedang beri ruang dan peluang yang begitu banyak. Tapi kenapa engkau terlibat juga dengan kejahatan? Kenapa engkau terlibat dengan permainan yang sia-sia? Ustazah pernah share di Facebook Ustazah, seorang anak mengadu pada Ustazah dalam messenger, macam mana nak halang mak saya ni suka main game. Ya Allah, saya kata selalu mak ngadu macam tu kat Ustazah, anak saya suka main game. Ni anak tak boleh tahan dah tengok mak handphone sentiasa kat tangan, rupanya duk main game. Ya Allah, pelik sungguh sahabat. Ini maksud permainan yang sia-sia. Allah, di antaranya adalah mengisi waktu dengan menyuntikkan wawasan baru ke dalam akal fikiran. Wah, wawasan baru. Dulu masa zaman Ustazah Zai sekolah, wawasan 20-20. Kita merancang jauh. Tak salah sahabat-sahabat. Ternyata ia dalam genggaman Allah. Tak salah merancang. Tapi jangan terlampau taksub. Okey, tahun tu kita akan ada kereta terbang. Rupa-rupanya kapal yang boleh terbang pun tak boleh terbang. Duk parking semua sekarang ni kan sahabat-sahabat. Itulah tahun 2020. Jadi kita mencipta wawasan yang dimaksudkan di sini masuk ke dalam akal fikiran kita untuk apa? Untuk menjalankan semua hal yang sesuai dengan kaedah ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kaedahnya adalah takut kepada Allah. Dan juga menghadiri majlis-majlis pertaubatan dan zikir. Maksud, apakah lagi antara majlis zikir? Zikir ni jangan faham subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir ni zikrullah, ingat Allah. So apa antara zikir, majlis zikir adalah majlis ilmu. Orang yang dalam majlis ilmu, dia sedang berzikir kepada Allah. Ya Rabb, Ya Rasulullah. Dah ada kaedahnya, peluang untuk takutkan Allah dalam beruzlah. Tapi kita memilih perkara lain sahabat-sahabat. Ada orang marah bila Ustazah bagi cadangan, bila kita duduk di rumah, di masjid, janganlah baca Quran pakai handphone. Ni ada orang marah juga dulu masa Ustazah cakap, bukan handphone ni tak boleh. Ustazah pun masuk juga Quran 30 juzuk dalam ni. Tapi mungkin masa dalam sangkut jam, suami bawa kereta, daripada kita mendengar tak apa-apa, Ustazah pun buka, oh petang dah ni, nak malam dah ni, takut balik rumah keletihan, bacalah surah Al-Mulk, bacalah mat surat. Boleh guna sebab apa? Sebab mungkin dalam kereta kita tak ada Quran. Sebab tu bila mengenangkan tu, Ustazah pastikan dekat semua sudut rumah ni ada Quran. Terjemahan yang mudah untuk dicapai. Dalam kereta ada Quran. Untuk apa sahabat-sahabat? Bila kita duduk di rumah, bila kita duduk di masjid yang memang ada rak Al-Quran, kadang kita duduk jadikan rak Quran tu sebagai sandaran. Kenapa kita baca handphone juga? Kenapa kita tak ambil Quran? Okey, jangan marah ya orang-orang moden yang baca Quran pakai handphone. Maksud Ustazah melihat mushaf itu pun sudah pahala. Dan kita ambil Quran yang ada dekat rak masjid. Orang yang mewakafkan Quran itu dapat pahala asbab kita baca. So bukan kita je nak ke syurga, orang yang mewakafkan tu. Bayangkan kalau letak saja kat masjid, semua orang pakat baca Quran dalam handphone, tak pakai pun Quran yang orang wakafkan.
Niat macam tu, niat bukan aku seorang, aku baca, aku dapat pahala. Aku pakai Quran yang orang wakaf ni, orang tu pun dapat pahala. Kat rumah penat-penat bawa Quran balik daripada Mekah segala, jadi perhiasan saja. Baca Quran kat handphone lah ustazah, senang. Kita tak nak bersusah sikit, bangkit, ambil wuduk, pegang Quran. Tak nak bersusah payah. So yang dalam handphone ni apa guna ustazah, orang buat apps Quran sebagainya, bila kita duduk dalam situasi yang kita tak ada Quran berdekatan dengan kita. Kenapa? Ustazah ada reason sendiri. Kenapa ustazah tak cadangkan untuk kita baca Quran melalui handphone bila Quran ada di samping kita, bila mushaf ada di samping kita? Sebab apa sahabat-sahabat? Kita tak kuat mana? Anda mungkin kuat. Kalau ustazah sendiri, sahabat-sahabat, tengah baca Quran, alamak, WhatsApp pula masuk ni, penting ni rasanya, bacalah sekejap. Ingat nak baca waktu je. Rupanya baca semua dah. Surah tadi tak habis, Al-Mulk tak habis baca. Kita duduk tengok WhatsApp, lepas tu nampak pula benda F biru tu. Facebook lah dapat notification. Baca dululah. Setan ni boleh lupakan kita. Tengah elok baca Quran, kita boleh sambung Facebook, kita boleh sambung WhatsApp. Tapi kalau anda kuat iman, tara hebat sungguh sahabat-sahabat, tak apalah baca Quran kat handphone. Maksud ustazah bukan tak membolehkan, tapi kalau Quran ada berhampiran kita, pakailah Quran. Sahabat-sahabat, baik. Kita nak sebut, betapapun perkumpulan atau majlis yang terpuji dan patut dikunjungi adalah yang digunakan untuk menjalankan solat berjemaah, menuntut dan mengajarkan ilmu, atau untuk saling membantu dalam kebaikan. Ini perkara-perkara yang nak mengelakkan kita daripada ada masa kosong. Kita beruzlah tu ada tujuan tertentu. Maka dari itu, hindarilah majlis-majlis yang tidak jelas tujuannya. Asal orang ajak je kita kata okey. Padahal orang tu dah ajak, jom teman aku pergi karaoke malam ni. Geng-geng kita semua ada. Kita ni dah hijrah ni. Baru kena COVID hari tu, dah taubat sungguh sahabat-sahabat. Elok je bersih, dah boleh habis dah PKP. Jom malam ni je kita minum-minum, apa salahnya. Lepas tu tahu percampuran lelaki perempuan dalam tu. Kalau aku pergi ni aku memang tak kuat. Orang yang mengajak tu boleh relax je, aku pula yang terlebih-lebih dalam maksiat. Kita yang kenal diri kita kan sahabat. Maka pilihlah ke majlis mana untuk kita letakkan diri kita. Hati kita yang bersih akan mengarahkan kaki kita melangkah ke majlis yang baik. Hati kita yang kotor, yang tidak dibersihkan sahabat, akan mengarahkan kaki kita untuk berjalan ke tempat yang tidak baik, yang Allah tak redha. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, perhatikan. Tidak pula berguna. Majlis-majlis yang macam tu tak berguna. Walaupun semua kawan-kawan sekolah kita ada. Malam ni je mama, tak apa. Tapi tempat tu untuk apa? Dah jelas-jelas nak buat party birthday, siap bercampur, semua orang kena bawa boyfriend, girlfriend masing-masing. Kita tak kuno mana kalau kita tak join majlis tu. Anak-anak remaja yang menonton, gunakan ibu ayah kita sebagai alasan. Okay? Mak ayahku tak bagilah, nak buat macam mana. Kalau isteri ni tapi sanggup tinggalkan suami sebab nak berfoya-foya. Kan? Sahabat, ada pula ni yang nak menjawab. Saya tak, ustazah tak macam tu, tapi suami saya macam tu. Saya kat rumah dengan anak-anak, suami saya boleh berfoya-foya kat luar. Mana haji ustazah? Haji kat India lah, minta maaf. Maksudnya kita suka sibuk. Suami saya boleh je, anak saya boleh je, saya kenapa tak boleh? Yang nak syurga tu kita. Yang nak redanya Allah tu kita. Kenapa kita suka banding-bandingkan dengan orang lain? Cuba kekal jadi diri kita sendiri yang nak mati dalam baik. Cuba kuat. Kesian diri kita. Siapa nak sayang diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Saya ni nasib buruk lah ustazah, dapat suami yang tak reti agama. Siapa dulu yang setuju untuk dikahwinkan dengan orang macam tu? Jangan patah balik ke zaman silam. Kita dah dapat 4-5 orang anak pun dengan tu. Kita yang kena cari agama kita sendiri sahabat-sahabat. Kita yang kena perkukuhkan dalam diri kita. Kita nak besarkan anak-anak kita dengan agama. Lah kalau pak dia tak mengajar, ustazah tak ada makna juga saya mengajar. Ramai anak yatim tanpa ayah membesar jadi ulama. Bahkan ustaz-ustaz yang hebat-hebat sekarang ni, apa cerita mereka? Ustaz Kazim Elias cerita apa? Saya dari kecil tak punya ayah. Kenapa ibunya boleh bangkit melahirkan anak yang bagus, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau ibunya pun meninggal ketika kecil, Allah dah beri contoh kepada Muhammad tanpa ayah, tanpa ibu. Yang membela dia tu bukan beragama Islam pun. Tapi kenapa boleh bangkit? Sebab dirinya mahu. Kita hari ini sahabat, banyak peluang tapi kita tak mahu. Kita takut bila dah datang mahu nanti, saat itu kita sudah tidak mampu.
Kaki dah tak kuat nak pergi masjid. Kita dah tak boleh nak duduk lama dalam majlis ilmu, majlis zikir. Kita terbaring dalam sakit. Masa tu air mata mengalir. Tuhan, dulu ada peluang tapi aku tak mahu. Sekarang aku mahu tapi aku dah tak mampu. Sayang kan sahabat, peluang yang Allah bagi ni takkan datang selalu. Jadi dari itu hindarilah majlis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna. Jaga kesucian kulit anda. Saya baca ni kan terfikir, lalu kita mengenanglah pelajaran-pelajaran yang kita dah belajar. Kenapa jaga kesucian kulit? Nak suruh pakai produk tu produk ni ke tak? Tua tu tetap datang, kedut di mata di mana-mana ni tetap muncul. Yelah anda kaya boleh beli macam-macam produk, melambatkan boleh. Tapi nak hindar diri dari tua dan mati tu tak ada. Kalau ada ubat kat farmasi, ada tak ubat untuk saya tak payah tua? Ubat supaya saya tak mati. Semua orang pakat jual gadai segala, beli ubat tu. Tak ada nak melambatkan, nak lambatkan kedut. Adalah sahabat-sahabat. So kenapa kulit ni? Kenapa kitab ni kata jaga kesucian kulit anda? Sahabat, di hadapan Allah, surah Yasin cerita, nanti Allahu Akbar, mulut kita ni dikunci. Yang bercakap dengan Allah adalah kulit-kulit kita ni. Ngerinya kita dengar, macam mana kulit ni bercakap? Anda pernah jumpa tak dalam WhatsApp yang orang letakkan jari, lepas tu gambar ni muka, kartun lah kartun. Maknanya tangan-tangan kita ni akan bercakap di hadapan Allah. Termasuk kulit-kulit yang kita itu kasar lah, kena pakai lotion lah ustazah. Hati ni tak pernah di lotion pun, tak pernah dilembutkan. Yang sekarang ni kita sibuk dengan sanitize. Ya, bagus, ahlinya sudah bercakap, cuci tangan selalu, sanitize selalu. Kita dalam wuduk pun kita tak ingat Allah. Padahal ada anggota wuduk yang Allah suruh kita basuh. Ingat dia. Sahabat, kita sibuk sanitize tangan, kita tak sanitize pun hati kita. Tak keluarkan segala kuman-kuman. Anda tak nampak hikmah ke dalam PKP, dalam COVID ni sahabat-sahabat? Allah maafkan ya, Ustazah kena cakap juga benda itu. Seterusnya, mana dah tadi? Okey, jaga kesucian kulit anda. Tangisilah kesalahan anda. Tangisi kesalahan anda. Kita hari ni menangis tengok artis yang kita sanjung kena kecam. Lah, pelik sungguh kita ni sahabat. Menangis tengok ustaz yang kita puja-puja selama ni. Kita memang puja lah ustaz tu, puja sungguh-sungguh. Kan hebatnya dia segala-segala. Tapi yang dia dakwahkan tu, akhlak dia tu kita tak ikut pun. Tapi ustaz tu, artis yang kita puja tu kena kecam. Kita yang nangis-nangis. Apa yang nangis ni lepas solat ni? Sian ustaz tu bang kena kecam. Sian artis tu bang. Dah kenapa? Kita disuruh menangisi kita. Kita ni sahabat-sahabat. Ya Allah, aku semalam hidup tapi banyaknya dosa aku buat semalam. Kita disuruh menangisi tentang kita. Hari ni kita tengok Korea menangis, tengok Hindustan menangis. Dah kenapa kita ni? Faham tak sahabat-sahabat? Sebab Ustazah tengok situasi ni, ya Allah, dah banyak sungguh kesalahan aku buat. So tangisilah kesalahan anda dan jagalah lidah anda. Jagalah lidah anda. Ya Allah, Nabi sampai pegang lidahnya yang mulia, keluarkan ke tangannya ni, minta maaf sebut. Nabi keluarkan lidahnya, cakap pada sahabat-sahabat, dek kerana ini ramai orang dalam neraka. Kita nak syurga, tapi benda yang kita tak tahu hujung cerita pangkalnya, semua kita nak cerita belaka. Jagalah lidah anda. Ni la tahzan bagi tahu kita. Semoga dengan itu rumah anda dapat membahagiakan hati anda. Subhanallah. Sahabat, Masya Allah, semoga dengan itu rumah anda dapat membahagiakan hati anda. Sebab tu kita nak banner syurga dalam rumah kita. Baiti Jannati. Nak masuk syurga yang sebenar. Sahabat-sahabat, tiap hari Sabtu Ustazah di TV Al-Hijrah, itu kan yang pengacara sebut, banner syurga di dalam rumah. Banner rumah di dalam syurga. Untuk apa? Rupa-rupanya bermula dengan semua ini. Tangisi kesalahan diri, jaga lidah. Biasanya lah kita tengok drama-drama Melayu tunjuk cara seorang isteri boleh tengking-tengking suami dia. So biasa dalam kehidupan sekarang isteri menengking suami, sahabat. Biasa jadi tiru oleh anak-anak. Anak boleh gelakkan salah mak dan bapa. Dilawak-lawakkan lagi. Siap boleh live apa baru-baru ni. Allah tipu-tipu je. Apa? Pelik lah.
Mak ayahnya tak tahu pun sedang live. Rupanya digelakkan oleh satu dunia. Kelakarnya mak dia spotting. Tu bukan cerita spotting. Minta maaf sebut, okay? Kita sepatutnya aib mak ayah kita jaga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dunia hari ini semua kita kesian. Lepas tu tanya, macam mana nak bahagia dalam rumah? Kita tak jaga lidah. Suka hati je lidah kita nak bercakap. Suami terpaksa kena berhenti kerja pandemik. Kita kata, halah abang tu bukan boleh menguntungkan apa. Orang siap boleh buat lawak lagi. Ustazah, PKP ni ada orang jual mesin basuh, peti ais, semua segala jual dah. Last kali nak jual suami tapi tak laku. Pasal apa nak jual suami pula? Tak laku. Yelah Ustazah, kerja pun tidak, apa pun tidak nak jual tapi tak laku Ustazah. Boleh buat lawak pula macam tu. Boleh masuk dalam Facebook pula. Boleh letak tepek gambar suami dia pula. Sahabat-sahabat, kawan pula duk gelak huha-huha. Allahu Akbar. Apa jadi? Macam mana kita nak mensyurgakan rumah kita? Sebab dalam syurga tak ada orang yang kecam mengecam, tak ada orang yang sindir menyindir, tak ada orang yang bercakap jahat. Masya Allah, Quran mengajar kita sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Dalam syurga tu tak ada seorang pun la tasma'u fiha laghiyah. Dalam syurga tak kedengaran orang bercakap lara. Jadi Ustazah selalu cakap dengan Ustaz, bang, kita nak cakap benda lara ni sebenarnya bukan cirinya ahli syurga. Bila kita bercakap lara sahabat, bukan cirinya ahli syurga. Sebab syurga tu la tasma'u fiha laghiyah. Tak terdengar pun di dalamnya orang yang bercakap benda sia-sia. So kalau tak mampu bercakap yang baik, gunakan lidah hanya untuk zip mulut, diam. Subhanallah, mampukah kita? Bab ni sebenarnya sikit tapi luas dia punya perbahasan. Subhanallah, pergaulan bebas. Masuk bab lain pula, perenggan lain. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa. Subhanallah. Subhanallah. Sahih sahabat. Pergaulan bebas. Yang bebas ni kita selalu pandang anak-anak remaja. Tapi ibu ayah yang dah bersuami, beristeri, cuba tengok kehidupan di pejabat. Boleh bertepuk tampar suami orang, isteri orang. Outstation berdua-duaan, sahabat-sahabat, kan? 3 hari 4 malam ku pandang aku, engkau pandang aku pandang engkau. Akhirnya saling bercerita hal rumah tangga. Lahir simpati yang membawa kepada empati. Akhirnya dengan yang digadaikan adalah body sendiri. Banyak berlaku. Sebab itu Nabi awal-awal bagi tahu dah, kalau berdua lelaki dan perempuan tengah-tengahnya adalah syaitan. Kita kata, taklah Ustazah kawan pejabat tu, taklah Ustazah jiran tu, taklah Ustazah sepupu saya tu, taklah Ustazah abang ipar saya tu. Bila namanya berdua-duaan, bukan ada hubungan suami isteri, bukan ada hubungan mahram, syaitan ni gigih. Abang kau tu handsome tu, abang ipar kau tu handsome, tak payahlah pakai tudung, alah abang ipar kot, kan? Tak apa sentuh-sentuh, tak apa dah 30 tahun kot berjiran, apa salahnya? Syaitan, syaitan, syaitan. Ambil peluang. Sebab itu jangan ada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Mula-mula PKP dulu, tahun lepas, sahabat-sahabat, bila kita disuruh jaga jarak, Ustazah setiap Jumaat mengajar di pejabat-pejabat, Ustazah cakap, Tuhan, Engkau mentarbiah kami, ya Allah. Kita duk ingat masa tu 14 hari je PKP, kan? Jadi Ustazah pun kata, habis je PKP ni, dalam Facebook Ustazah tulis, habis je PKP ni insya-Allah yang di pejabat tak duduk rapat-rapat dah lelaki perempuan. Yang di pejabat nak pergi photostat benda dekat mesin photostat tu tak saling melekatkan tubuh. Sengaja gangguan seksual banyak berlaku. Kenapa nak rapat-rapatkan tubuh? Allah suruh kita jaga jarak, bukan seperti yang kita faham sekarang ni sahabat. Sampai syaitan tak boleh untuk mengganggu kita. Jangan kata, Ustazah suami dia tu dah macam suami saya dah. Kau ni pelik, kenapa perangai? Ya, kami BFF, so saya dengan suami dia biasa je. Saya takkan buat apa-apa lah Ustazah. Syaitan yang akan buat apa-apa. Akhirnya kamu tertewas. Kamu jangan pernah cuba-cuba nak berbaik-baik dengan syaitan. Sebab Allah yang kata syaitan ni aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Kita rasa kita kuat, tapi bila nafsu, bila syaitan datang, sebab itu lelaki yang ada peluang untuk berzina, dah sampai minta maaf bahasa separuh bogel dah perempuan depan dia, dah hampir melakukan zina, tiba-tiba dia kata, aku takutkan Allah. Dia tinggalkan perempuan tu. Apa kata Nabi? Lelaki ini wajib syurga. Tak ditengok lagi amalan lain, lelaki ini wajib syurga. Sebab dia kata no kepada peluang yang ada saat itu. Tak ada orang keliling.
Hanya dia dan perempuan tu. Perempuan tu melapangkan seluruh tubuhnya untuk dizinai. Tetapi lelaki ni kata, aku takutkan Allah. Dia tinggalkan perempuan itu, dia tinggalkan perbuatan zina. Kata Nabi, wajib lelaki ini syurga. Maksudnya apa sahabat? Mudahnya terhumban dalam neraka kalau kita terlibat dengan pergaulan bebas. Tak ada rasa malu. Yang perempuan dah hilang rasa malu. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, hilang rasa malu. Dia Ustazah nak cakap pun takut. Sebab Ustazah pun berdepan dengan kamera, sahabat-sahabat. Tapi bila dia depan kamera tu, sengaja meliang lintupkan tubuh, memanja-manjakan suara, kan? Disolek-solekkan wajah daripada tak cantik jadi super-super cantik. Lelaki yang menonton semuanya terpesona dengan pandangannya syaitan. Akhirnya PM tepi. You dah kahwin ke belum? Kalau dah kahwin tak kisahlah, I nak jumpa you. Subhanallah, hanya kerana depan kamera boleh terjadi pergaulan bebas antara lelaki perempuan. Ini merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan dan kedamaian diri anda. Sebabnya, melakukan hal itu bererti anda telah bergaul dengan syaitan-syaitan pembisik desas-desus, penyebar khabar bohong, peramal bencana dan petaka. Ni sikap syaitan. Syaitan ni package dia apa? Dia suka membisik-bisikkan, bertajasus, mengintai-ngintai. Kau tahu tak orang tu sebenarnya bla bla bla. Kita pun korek IG dia, FB dia. Terkeluar segala aib. Seronok kita sebarkan aib dia. Allah na'udzubillah. Penyebar khabar bohong, peramal bencana dan petaka. Ini sikap, package-nya syaitan. Pindah sikap itu kepada orang yang ikut syaitan. Na'udzubillah. Dan itu akan membuat anda mati 7 kali dalam sehari sebelum anda benar-benar mati. Sahabat, kalau kita baca kitab ni sendiri, kita tak faham. Mati 7 kali dalam sehari sebelum anda benar-benar mati? Ada manusia hidup, tapi di sisi Allah macam mayat. Sebab hanya hidup, makan, tidur, beak, kencing, minta maaf. Dia tak hidupkan hati-hati dia untuk menyembah Allah. Ada manusia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah mati baru hidup. Mati dah aku, ya Allah, balikkan aku ke dunia. Aku nak sujud, aku nak solat, aku nak bersedekah, aku nak taat ibu ayah. Hai, dah mati baru hati tu hidup. Sebab ramai orang saat hidup hatinya mati, bahkan berkali-kali mati. Dihentak dengan ujian, insaf sekejap, lepas tu tak sedar diri lagi, buat lagi dosa. Mati sebelum waktunya kita ni, sebelum benar-benar mati. Anda faham tak apa maksud la tahzan Dr. Aida Al-Qarni? Kita baca At-Taubah ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerosakan belaka. Surah At-Taubah. Kenapa kita dilarang membaca bismillah, hanya a'udzubillah terus bara'atun minallah? Baca surah At-Taubah tanpa bismillah kerana surah At-Taubah ni banyak cerita tentang orang-orang munafik. Semoga bukan kita munafik itu. Depa ni kalau nak ikut Nabi pergi berperang pun main-main je, bukan menambahkan senang Nabi, bahkan menambahkan kerosakan, menambahkan huru-hara. Jangan kita yang jadi macam tu. Sebab orang munafik sudah ditundukkan oleh nafsu dan mudah sangat mengikut bisikan syaitan. Na'udzubillah. Atas dasar itu, harapan saya, kata penulis kitab, saya bacakan saja, satu-satunya adalah supaya anda menjalani apapun keadaan anda, tetap menyendiri di bilik anda. Ya Allah, saya terfikir sahabat, ketika Dr. Aid menulis tetap menyendiri di bilik anda, dia pun tak terfikir bahawa akan berlaku COVID-19 ni. Faham yang maksud sahabat? Tapi sekarang Allah wujudkan. Masinnya kalam ulama ni. Kenapa kita nak kecam-kecam ulama ni sahabat? Dia bercakap ni puluhan tahun dulu. Tapi hari ini kita betul-betul menyendiri di bilik kita, di rumah kita sendiri. Dan hanya keluar untuk berkata atau berbuat baik sahaja. Sekarang kita keluar pun kita tak boleh nak cakap banyak sangat. Kita tak jumpa orang, nak jumpa orang pun takut.
Allah paksa kita tutup mulut kita ni. Saya bila setiap pakai mask ni, ya Allah, kau paksa aku jadi orang diam, ya Allah. Jangan cakap benda dulu asal jumpa orang nak ngumpat orang. Tapi cabaran kita hari ni, kita tak jumpa orang, tak ngumpat orang pun dalam ni kita buat. Macam mana kita kata kita beruzlah? Jasadnya kita beruzlah, tapi hatinya tidak beruzlah. Na'udzubillah sahabat. Pada saat seperti itu, hati anda akan benar-benar menjadi milik anda. Sepatutnya kalau kita betul-betul beruzlah. Saya percaya ramai di kalangan kita yang menjadikan just stay at home ni. Saya dulu tak pernah baca Quran tiap hari, Ustazah. Sekarang Alhamdulillah tiap lepas waktu ada masa nak baca Quran. Dengar majlis ilmu, handphone saya tengok yang baik-baik saja. Ramai anda orang baik, saya percaya. Tapi kalau tidak memanfaatkan just stay at home ni, ada orang just stay at home dekat 2 tahun dah boleh hafal surah-surah tertentu. Kita masih begitu lagi. Nanti bila PKP ni dah berakhir, COVID dah habis, kita pun kata nyesal dulu aku tak hafal surah Al-Mulk. Kan? Allahu Akbar. Sedangkan ada orang dah boleh hafal 30 juzuk. Ini ruang, peluang sahabat. Kita nak tunggu masa kita sibuk macam dulu-dulu baru kita buat kebaikan. Memang tidaklah. Sekarang ni waktunya. Okey? Supaya ia benar-benar menjadi milik anda. Sehingga waktu dan umur anda selamat dari kesia-siaan. Lidah anda terhindar dari menggunjing, terlibat dengan ghaibah, mengumpat. Hati anda bersih dari kerisauan. 17,000 lebih semalam Ustazah mustahil tak risau. Bohong kalau Ustazah tak kata risau. Ustazah orang Selangor, KL. Sahabat-sahabat, tangga nombor 3 pula Kedah, rumah mertua, kan sahabat-sahabat. Maksud kita nak sebut apa? Bersihkan diri dari kerisauan bila kita berpaut pada Allah yang Maha Tunggal. Tidak berbilang-bilang, terpulanglah bilangan COVID berapa pun, aku tetap serahkan diri aku kepada Allah. Telinga anda terjauh dari ucapan kotor. Bila kita berkumpul dengan orang yang asal ngumpat orang, cakap buruk, tinggalkan. Aku tak mau dengar semua ni. Dan jiwa anda bebas dari berburuk sangka. Hari ni kita tengok orang share makanan kat Facebook pun kita buruk sangka. Nampak orang sambut anniversary dengan suami dia pun kita buruk sangka. Semua benda kita nak buruk sangka. Kita tahu ke niat dia share tu untuk apa, sahabat-sahabat? Sedangkan kitab ni kata jiwa anda bebas dari buruk sangka. Allah nak kita mati dalam sangka baik kepada Allah dan seluruh hamba Allah. Okey, ini matlamat kita terakhir. Siapa pun yang selalu mencuba pasti akan mendapat pengetahuan. Siapa yang selalu mencuba? Cubalah. Ustazah mula-mula cuba jual keropok leko, cuba jual pizza, cuba jual ayam kambing perap. Esok ni nak start cuba jual daging hari-hari mau. Macam-macam lah cuba. Hasilnya macam mana Ustazah? Serah pada Allah. Allah tengok usaha kita. Dah sebab travel kita dah tak boleh nak berjalan, sahabat-sahabat. Usaha. Siapa pun yang selalu mencuba pasti akan mendapat pengetahuan. Oh faham, keropok leko ni tak boleh simpan sekian jam kat luar. Oh faham, pizza ni macam ni. Oh faham, daging perap ni macam mana kalau nak sedap. Padahal bukan kita yang masak pun. Tapi kita dapat ilmu tu sebab kita mencuba. Sampai Ustazah bincang dengan Ustaz, bang nanti kalau travel office dah buka balik, kita ni macam mana keropok leko, pizza segala. Serahlah pada Allah. Kita akan dapat. Dulu masa bujang tunggu result STPM, Ustazah bekerja di kedai mesin photostat. Daripada tak reti apa, nak buat IC, nak buat ni, sampai sekarang ilmu tu berguna. Oh Allah campak aku kat situ hari tu. So ada Darul Fawaz beli satu mesin photostat, kita pandailah nak buat macam mana. Terima kasih Allah, Engkau yang paksa aku begitu. Pandemik ni bukan sia-sia. Allah sedang mengajar kita sesuatu. Cari ilmu pengetahuan. Okey, siapa pun yang membiarkan jiwanya bersama keraguan-raguan dan bercampur gaul bersama orang awam, maka katakanlah alaihi salam. Bila kita nampak orang alaihi salam, antara saranan Dr. Aida Al-Qarni, apa maksud alaihi salam? Semoga dia mendapat keselamatan, kesejahteraan. Sahabat, nak dapat hati yang sentiasa bersangka baik, ini antara tips dia. Kita tengok scroll Facebook orang kan, ya ke dia ni bahagia, sambut birthday, sambut ni semua, dapat limousine, dapat bunga sejambak, berjambak-jambak, ya ke bahagia? Bohong je kot hati kita. Allahu Akbar. Cubalah bila kita nampak alaihi salam, semoga dia sejahtera, semoga dia bahagia.
Ini maksudnya sahabat-sahabat, ada doa, tak nak sebut alaihi salam, saranan Dr. Aid Al-Qarni, kita cakap, ya Allah semoga betul-betul lah dia bahagia. Jangan ada sangka buruk, rasanya ni depan Facebook je macam ni. Kenapa kita nak sakit hati dengan bahagianya orang lain? Itu tanda hati yang sedang cacat, sahabat. Kita nak sampai ke akhir hayat, kita penuh dengan amal solehat, mulakan hati yang kita polish dengan iman dan ilmu. So every day bersama la tahzan, innallaha ma'ana, insya-Allah. Sama-sama kita kongsikan, moga ada manfaat untuk yang bercakap ni, yang mendengar, dan semua kesayangan-kesayangan kita. Matlamat kita satu, nak masuk syurga Allah. Walaupun kita tak dapat bersama-sama di dunia, kita nak jumpa dalam syurga. Syurga tu penuh dengan kasih sayang, syurga tu penuh dengan kalam yang indah. So mulakan pendaftaran ke syurga itu bermula daripada dunia. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.